Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada petang ini kita dah penghujung Ramadan. InsyaAllah kita meneruskan pengajian kita surah Al-Jathiyah. Al-Jathiyah ini suasana berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa tu, insya-Allah ayat 37 ayat saja kita pecah dua, separuh hari ini separuh besok, dan akhir sekali surah Al-Ahqaf Hamin yang ke-7 Al-Ahqaf lagi 2 hari, dan kalau sempat lagi kita reverse balik kepada surah Az-Zumar untuk mengakhiri Ramadan kita insya-Allah. Semoga Allah permudahkan untuk kita mendengar semua surah yang akidah, yakni surah Hamim huraian kepada Iyyaka nasta'in, dan surah Zumar huraian pada Iyyaka na'budu. Bila kita dah jelas dua-dua dakwa Fatihah Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in diceritakan oleh surah yang bermula surah 39, surah Az-Zumar huraian kepada Iyyaka na'budu dan huraian kepada Iyyaka nasta'in diwakili oleh 7 surah yang bermula dengan Hamim. Kalau kita boleh selesaikan dalam bulan Ramadan, insya-Allah semoga Allah memberi kefahaman serta memberi keberkatan serta memberi taufik untuk kita beramal dengan semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surah Al-Jathiyah, semoga Allah memberi kefahaman serta memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah insya-Allah. Surah Al-Jathiyah muka surah 499, surah yang ke-45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. Alhamdulillah. Surah Al-Jathiyah hubung kait dengan surah yang sebelum ini, iaitu surah Ad-Dukhan. Dalam surah Ad-Dukhan, dakwa dia ataupun perkara pokok yang nak disampaikan oleh surah Ad-Dukhan ialah bab tawassul, iaitu golongan-golongan yang degil, golongan-golongan yang tiada ilmu, berdasarkan amalan-amalan tok nenek mereka, mereka mengatakan boleh bertawassul dengan orang mati. Kenapa? Kerana orang mati juga mendengar. Di samping orang mati mendengar, orang mati juga boleh melihat. Di samping orang mati boleh melihat, orang mati juga boleh bertindak balas dengan memberi segala yang ditawassulkan oleh mereka tersebut. Maka mereka pun pergi ke kubur-kubur, cari ulama-ulama bagi pihak mereka yang mutabar, menyeru roh wali tersebut atau menyeru nabi tersebut. Maka kita jawab dalam surah surah sebelum ini, surah apa? Surah Ad-Dukhan. Allah menjawab kesamaran mereka, iaitu roh wali, roh nabi yang mereka bertawassul di kubur-kubur tersebut sebenarnya tidak mendengar, tidak boleh memohon melunaskan permohonan mereka, menyelesaikan segala masalah mereka, menyempurnakan segala hajat mereka, kerana roh orang mati tidak boleh mendengar dan tidak boleh melihat. Yang boleh mendengar, yang boleh melihat ialah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah buat dalil dalam surah Ad-Dukhan ialah innahu huwas samiul alim. Allah saja yang maha mendengar dan maha melihat. Selain Allah tidak ada yang boleh mendengar, tidak ada yang boleh melihat kecuali yang Allah nyatakan.
Itu surah sebelum ini. Maka surah Al-Jathiyah pula hubung kait dengan surah sebelum ini, surah Ad-Dukhan, ialah mereka juga mengatakan, golongan-golongan degil tadi, mereka cuba nak berusaha, nak boleh juga buat, boleh juga pergi ke kubur-kubur, menyeru kubur-kubur, penghuni kubur, menyeru roh-roh wali di kubur tersebut untuk mereka bertawassul. Mereka kata, bagaimana alat hujah mereka? Mereka mengatakan, kan Allah ada kudrat, kan Allah boleh buat segala sesuatu. Mana tahu Allah izinkan kepada wali-wali tadi boleh mendengar, boleh melihat, boleh bertindak. Mereka berucap macam itu. Mereka mengatakan, mana tahu, kan Allah ada kuasa, kan Allah ada kudrat, kan Allah ada iradah. Maka bila-bila masa saja Allah boleh bagi wakilkan kepada ruh-ruh wali tadi untuk menyelesaikan segala orang yang menyerunya kat kubur tadi. Maka itu yang tema surah Al-Jathiyah. Maka kita sebagai pembaca Al-Quran, sebagai golongan-golongan yang beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, jawab. Bagaimana Allah menjawab persoalan mereka? Betul, memang betul Allah ada kudrat. Memang betul Allah ada iradat. Memang betul Allah boleh memberi kepada siapa saja dia beri. Tetapi mana bukti yang Allah beri? Mana ada sebarang dalil, mana ada sebarang syariat yang mengatakan Allah mewakilkan roh-roh wali, roh-roh nabi boleh menyelesaikan segala masalah orang yang menyerunya, boleh menyempurnakan hajat orang yang pergi ke kubur-kubur, menyeru bertawassul dengan ahli-ahli kubur, roh-roh dalam kubur tadi. Mana bukti? Allah kata itu tidak ada sebarang dalil dan bukti. Langsung tidak ada syariat yang membolehkan golongan-golongan ruh wali nabi tadi apa dia mendengar dan melihat dan bertindak balas tadi. Yang ada syariat tak boleh. Wahum la yasma'u, wahum la yasma'u, mereka tidak boleh mendengar. Itu syariat dia. Maka Allah jawab kesamaran surah mereka tadi dalam surah Al-Jathiyah pada ayat yang ke-18. Tengok dakwa dia. Kesamaran dia, tak boleh menyeru kepada selain Allah, tak boleh menyeru kepada andada, arbaba, syuraka, min dun, tak boleh. Yang boleh iyyaka nasta'in, hanya kepadamu saja wahai Allah aku minta bantuan dan pertolongan. Kerana syariat hanya semacam itu saja. Syariat hanya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu saja wahai Allah aku beribadat, dan hanya kepadamu saja wahai Allah aku minta bantuan dan pertolongan. Aku tak boleh sekali-sekali menyeru kepada selain kamu wahai Allah daripada roh-roh nabi dan roh-roh wali tersebut. Dalil dia ayat yang ke-18. Tengok ayat yang ke-18 muka surat 500 surah Al-Jathiyah. Jadi bila kita nak baca ni, kita kena faham dulu apa tema dia yang Allah nak ceritakan dalam seluruh surah Al-Jathiyah. Tengok ayat 18. Thumma, kemudian, ja'alnaka, kami jadikan engkau wahai Muhammad. Thumma ja'alnaka, sesungguhnya kami jadikan kamu wahai Muhammad jadi apa? Ala syari'atin minal amri, bertindak atas satu syariat. Kami menurun kepada kamu wahai Muhammad satu syariat. Apa dia? Minal amri, mana tafsir mengatakan fid din. Minal amri, apa dia? Dalam keadaan beragamanya, syariat dalam beragama kami hanya jadikan untuk kamu wahai Muhammad, dah komplit. Allah kata thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri, wahai Muhammad kami dah turunkan kepada kamu satu syariat yang jelas. Dalam syariat tersebut kami dah jelaskan apa dia kepercayaan kamu sekian. Apa dia amalan kamu dalam syariat tersebut sekian. Apa dia ihsan kamu dalam syariat tersebut ada sekian. Jadi kenapa kamu nak menyeru lagi roh-roh nabi, roh-roh wali yang tidak ada sabaran syariat? Aku yang suruh buat demikian, tapi kamu menyeru juga. Itu dakwa dia jelas. Syariat yang diterima Nabi jelas. Dari segi rukun iman, dari segi rukun Islam, dari segi rukun ihsan, dah jelas. Tidak ada sebarang syariat yang bolehkan kita menyeru kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kebanyakan
kebanyakan orang yang jahil Quran, yang tak belajar Al-Quran, yang sombong untuk belajar Al-Quran. Golongan-golongan ini apa jadi? Maka mereka tergoda, mereka masih lagi beramal dengan boleh. Pasal dia kata atas dasar Allah berkuasa. Maka Allah jawab, berkuasa betul tapi tidak ada dalam syariat dia. Maka Allah kata wala tattabi', wahai Muhammad, memandangkan syariat aku dah jelas dah, rukun iman sekian, rukun Islam sekian, rukun ihsan sekian, maka wala tattabi' ahwa, jangan kamu mengikut ahwa. Jangan mengikut ahwa ini ialah syariat selain pada Al-Quran. Mana amalan-amalan kita, akidah-akidah kita, ihsan kita hanya ikut Al-Quran. Selain daripada Al-Quran nyatakan, selain daripada Nabi nyatakan, maka segala-gala kepercayaan, segala-segala amalan, segala-segala ihsan adalah hasil daripada awal. Apa dia awal? Bisikan syaitan. Maka dua perkara kita ni, amalan sama ada ikut Allah, ikut Nabi. Tak ikut Allah, tak ikut Nabi, ikut syaitan. Itulah awal. Allah pesan, wahai Muhammad, wala tattabi' ahwa, jangan kamu ikut apa dia, selain daripada yang syariat aku tersebut. Kenapa? Maka wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, jangan kamu ikut hawa nafsu, yakni syaitan, kerana dia bergerak atas dasar selain daripada kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya menyeru kepada selain Allah, yang pergi kat kubur-kubur, menyeru ruh-ruh wali, tidak ada dalam syariat. Walaupun Allah berkuasa memberi, tapi tidak ada dalam syariat. Maka hanya yang ada dalam syariat saja yang Allah perintahkan. Maka wahai Muhammad, bagi tahu semua umat kamu, wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, jangan kamu mengikut kepercayaan-kepercayaan selain pada kepercayaan yang aku nyatakan kitab aku. Jangan kamu mengikut, wahai Muhammad, segala amalan yang aku tak nyatakan sebagaimana syariat yang aku turunkan dalam kitab Al-Quran aku. Wahai Muhammad, jangan kamu ataupun suruh umat-umat kamu jangan mengikut berukun ihsan selain daripada syariat yang aku telah jelaskan dalam kitab Al-Quran aku. Jelas kan? Itu dalil bukti mana-mana syariat yang tidak ada bercanggah dengan Al-Quran, maka itu merupakan syariat dimiliki oleh syaitan. Dua perkara je, syariat Allah, selain syariat Allah, syariat syaitan. Dalil yang kedua nak menguatkan lagi hujah itu pada ayat 20 tadi. Apa dia? Haza basair. Haza basair. Ini dia pedoman. Ini dia pembuka mata. Siapa dia? yakni Al-Quran. Hanya Al-Quran saja, yakni dalam Al-Quran ada arahan Allah, ada larangan Allah, yakni ada syariat-syariat dia. Maka bila kau baca Al-Quran, kamu akan jumpa syariat-syariat yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dia. Ia sebagai basair. Ini pembuka mata hati kamu. Jadi kalau kamu, wahai hamba, kalau kamu tak faham Al-Quran, baca Quran, tak faham Quran, maka kamu tak akan menemui basair ni. Kamu tak akan menemui dipanggil pembuka mata hati lah. Basar pembuka mata ke mata hati tak jelas. Masih buat perkara-perkara yang bercanggah. Yang kedua, linnas itu manusia, wa hudan wa rahmah, dan juga petunjuk dan rahmat. Liqaumin yuqinun, untuk kaum yang nak beriman, kaum-kaum yang nak betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Al-Quran yang boleh membuka mata hati mereka, boleh sebagai petunjuk pada mereka. Dua perkara ni, kerana ini merupakan dalil syariat telah Allah tetapkan, dan sesiapa yang baca Quran, faham Al-Quran, baru dia boleh nampak sebagai pedoman untuk dia, untuk kehidupan dia, untuk beramal dengan apa-apa amalan, untuk berakidah dengan apa-apa akidah yang seperti mana Allah telah tetapkan dalam syariat dia. Jelaslah, itu merupakan dakwa surah Al-Jathiyah untuk menempelak golongan-golongan yang sering menyeru pergi ke kubur-kubur, menyeru ruh-ruh dalam kubur, minta permohonan supaya selesaikan masalah mereka, memohon di kubur-kubur, merayu pada ahli-ahli kubur, bertawasul dengan ahli-ahli kubur untuk memohon supaya hajat mereka disempurnakan. Allah menempelak. Tidak ada dalam sebarang syariat untuk membolehkan perkara-perkara sedemikian. Hanya sekadar pergi kubur, sekadar memberi salam, pertama. Yang kedua, hanya sekadar memperingati akan kematian kita. Kita akan adanya hari akhirat, memperingati
keadaan tersebut. Itu tak lebih dari situ. Maka jelas surah Al-Jathiyah nak menceritakan perkara ini. Baru kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Muqatta'ah, apa itu ha, apa itu mim. Yang kedua, tanzilul kitabi. Maka Allah ceritalah, kami yang menurunkan ini kitab Al-Quran. Bab surah Hamim ini semua bermula dengan Al-Quran. Permulaan dia lepas huruf muqatta'ah Hamim diikuti dengan Allah menceritakan tentang kehebatan Al-Quran. Tanzil minallahil azizil hakim. Tanzil, itulah tak diturun kitab Al-Quran ini. Siapa dia? Minallahi, daripada Allah. Siapa dia? Allah yang ada sifat Al-Aziz, Maha Perkasa. Yang ini Maha Perkasa. Kalau kamu pergi menyeru juga roh-roh tadi, kalau kamu mati tak sempat bertaubat, Allah akan hukum kamu dengan neraka jahanam kekal selama-lamanya. Itu berkasanya Allah. Kamu tahu lagi. Yang kedua, Al-Hakim. Allah Maha Bijaksana. Kalau kamu belajar kitab dia yang diturunkan oleh dia, dia sebagai petunjuk, dia sebagai basair tadi, maka Allah Maha Bijaksananya, Allah akan membuka hati-hati kita untuk semata-mata memohon kepada Allah saja. Maka bila memohon kepada Allah sebarang hajat dan masalah, menepati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itulah kaedah yang paling tepat. Maka itulah kaedah syariat yang Allah telah turunkan. Yang ketiga, ayat yang ketiga, maka bila Allah ceritakan bab dalam Al-Quran, kalau Allah ceritakan bab Al-Quran yang diturunkan oleh Al-Hakim, biasanya kebanyakan Allah akan buktikan dalil-dalil akli. Itu maksudnya. Kalau banyak Allah cerita tanzilul kitab minallahil azizil hakim, Allah cerita aku Allah yang perkasa dan Maha Bijaksana. Bila diceritakan penurunan Al-Quran, dalam Al-Quran tersebut Allah akan banyakkan dalil akli, akal. Maha Bijaksananya Allah. Supaya apa? Supaya akal kita boleh berfikir. Bijaksananya Allah, dia menjadikan apa-apa kalau dalil akli, dalil anfusi. Pasal apa? Pasal penciptaan tersebut ialah hasil dari kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini pun sama. Memandangkan kita hanya diwajibkan untuk menyeru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau fad'ullaha mukhlishina lahuddin, untuk menyerukan Allah saja, maka Allah Maha Al-Hakim, Maha Bijaksana, maka Allah buat dalil-dalil akli tentang kenapa perlu sembah dia, kenapa perlu berdoa dengan dia, kerana dia ada kudrat. Inna fis samawati wal ardi, sesungguhnya dia pada penciptaan langit dan pada penciptaan bumi. Bukan sia-sia dia. La ayatil lil mu'minin, itu merupakan tanda-tanda untuk orang-orang yang beriman. Kalau kita anggap langit bumi macam tu je, tidak menepati ayat ini. Tidak menepati sebagai tanda-tanda orang yang beriman. Ala kadar saja hidup macam tu saja, tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena akal kita ini tidak digunakan secara bijaksana. Allah jadikan akal kita untuk tengok penciptaan dekat luar sana sama tak sama dengan Al-Quran. Kalau Allah kata dalam Al-Quran, aku cipta langit, kita keluar sana tengok, oh langit, hebatnya langit, berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh tengok bumi, sama dengan Al-Quran, Allah kata aku cipta bumi bukan sia-sia, tengok Masya Allah, hebatnya Allah. Itu sepatutnya akal yang bijaksana. Baru kita boleh menggunakan akal kita tanda-tanda hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalil akli yang pertama tentang langit bumi. Dalil akli dalil akli anfusi dia panggil. Dalil akli afaqi. Ni dalil akli anfusi pula tentang manusia. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun, dan pada kejadian diri kamu sendiri. Ini dipanggil dalil akli anfusi, dalil akli manusia. Allah yang cipta manusia, Allah jaga manusia. Dan pada kejadian diri kamu serta kejadian segala binatang-binatang melata ke makhluk-makhluk kaki 4, kaki 2 berjalan muka bumi ini, itu pun sama juga. Ayatul liqaumi yuqinu, terdapat tanda-tanda yang membuktikan tentang kudrat Allah, tentang iradat Allah buat segala-gala ini untuk kita. Tapi kalau kita tak fikir benda-benda untuk kita, itu kena cek lah, kena banyak kali lagi bertadabbur tentang, tengok sekali lagi, untuk menzahirkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak suruh kita mengenal akal kita secara bijaksana.
Yang ni tahu segala makhluk-makhluk penciptaan di luar sana ialah untuk kita sebenarnya. Itu tanda orang yang beriman dan meyakini kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita yakin macam inilah, barulah kita meyakini tidak ada masalah apa untuk Allah bangkitkan semula kita untuk pergi menemui dia di hari akhirat nanti. Dua, yang ketiga pun dalil juga. Dalil di antara ni lah, dalil akli juga. Waqtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas sama. Maka pergerakan al-laili, pergerakan malam, wan nahari, pergerakan siang. Dah, lepas tu pertama, pergerakan malam siang tu Allah juga yang jalankan, yang urus. Kejap lagi dia buat malam, kejap lagi esok dia buat siang pula. Itu Allah buat tadi. Sebab tu kita ada zikir pagi, zikir petang. Bila Allah nak buat malam petang contoh, kejap lagi Allah buat malam, maka berzikirlah tentang keesaan Allah. Maha besar Allah, ahli tauhid, segala-gala kita minta dengan. Pasal apa? Oh, kejap lagi Allah buat malam. Benar sekali malam Allah buat, maka aku nak mengesakan Allah dalam ibadat aku. Berdoa tu kita berzikir petang. Pagi besok pula, lepas subuh tu ada papajar tersebut, Allah nak buat siang. Oh, Allah nak buat siang pula ni. Maka bila Allah nak buat siang, berzikir pula, mengesahkan Allah dalam zikir-zikir, dalam doa-doa kita. Itulah sebenarnya Allah nak akal kita berfikir semacam itu. Sunnah semacam itu. Dah. Waktu wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqa, maka begitulah Allah juga menurunkan hujan daripada langit sebagai rezeki kita. Fa ahya bihil arda, kalau bumi yang mati gersang bila Allah turun hujan, bumi tersebut akan naik pokok-pokok ba'da mautiha, selepas bumi itu gersang mati. Wa tasri fir riyahi, maka gerak-gerak angin pun sama juga, Allah juga gerakkan angin. Segala-gala ni dalil akli. Bila kita tengok di luar sana berlaku sebiji sebagaimana Al-Quran, itulah tanda kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia jadi segala-gala ini untuk kita nak tahu sejauh mana kita juga bijaksana, sejauh mana juga bijaksana, ataupun sejauh mana kita tidak bijaksana. Kalau kita tidak bijaksana, nyaya kita. Pasal apa? Pasal kita tak fikir tentang kewujuban Allah Subhanahu Wa Taala. Ayatul liqaumi yaqilu, ini tanda-tanda bagi kaum yang mahu menggunakan akal dia secara bijaksana. Sesiapa yang menggunakan akal secara bijaksana ini daripada mana? Akal secara bijaksana ialah akal yang telah dipengaruhi ruh Al-Quran. Kalau orang ada ruh Al-Quran, baru dia berfikir perkara-perkara macam ini. Kalau orang tiada ruh Al-Quran, maka dia anggap perkara-perkara tiga dalil akli tadi hanya berlaku semula jadi macam tu je. Ada ke tak ada ke sama saja. Itu orang yang tidak ada ruh Al-Quran. Orang yang tidak ada ruh Al-Quran tidak akan memberi ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Pasal dia tidak ada keyakinan tentang adanya hari akhirat, tidak ada keyakinan hebatnya Allah, kudratnya Allah dan sebagainya. Maka tilka ayatullahi, maka itulah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, natluha, yang kami bacakan. Tengok Allah, pentingnya ayat-ayat Al-Quran. Itulah ayat-ayat Al-Quran untuk kamu baca, untuk kamu faham, wahai hamba. Untuk Muhammad Nabi kita, pasal apa dia? Alaika bil haq, atas kamu wahai Muhammad membenarkan segala-galanya, maha benar. Jadi orang yang yakin kepada ini, maka itulah sebenarnya dah sampai pada kita, diteruskan oleh sahabat-sahabat yang baca, yang tafsir Al-Quran, bagaimana cerita kepada kita tentang kebenarannya Al-Quran tersebut. Maka dah tengok dah begitu indah sekali, maka Allah buat ayat zajrun. Allah tegur kita. Allah tegur orang yang tidak merasakan kehebatan Allah tentang dalil akli, tentang penciptaan langit, penciptaan manusia, penciptaan hujan, segala-galanya acuh tak acuh saja. Allah kata fa bi ayyi hadisin, maka yang manakah perkataan lagi? Perkataan lama mana, siapa yang kamu nak dengar? Perkataan siapa yang kamu dengar selain perkataan aku? Kita ya, tengok Allah bagi penekanan. Dah, siapa yang kamu nak dengar selain perkataan aku? Yang kamu tak bersyukur, yang kamu tak bernikmat, yang kamu tak merasai kudrat aku tentang penciptaan benda-benda ini. Fa bi ayyi haditsin ba'dallahi, selepas perkataan Allah semacam ini, tapi kamu sombong, kamu tak nak belajar, kamu tak sedar perkara-perkara ini. Kitab mana kamu nak baca wahai hamba? Buku mana kamu nak baca wahai hamba? Selain dari kitab Al-Quran yang aku ceritakan, ini perkataan-perkataan aku, tapi kamu tak benar beramal dengan dia. Amat-amat teruk wahai kamu hamba. Dah. Sedangkan wa ayatihi yu'minun, sedangkan ayat-ayat kami inilah untuk orang-orang nak beriman kepada aku sebenarnya. Apa jadi kalau orang tak percaya dengan benda ni?
orang yang tak berusaha keras, orang yang tidak berjuang untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk beramal dengan dalil-dalil akli, dalil-dalil yang Allah cerita dalam kitab Al-Quran ini. Apa jadi? Tengok ini ayat zajrun keras dan juga takhwif duniawi, takhwif ukhrawi, dua-dua sekali tu. Wailun, celaka orang yang tidak berusaha nak mengenang jasa aku dengan menengok tentang hebatnya aku, dengan penciptaan sekian-sekian dalil sekian tentang kehebatan aku sekian-sekian. Wailul likullin, celakalah bagi setiap-tiap manusia yang afakin, yang pendusta dan juga athimin, dan juga berdosa, tidak menyakini kuasa aku. Masih lagi dia tengok aku hanya ada Quran macam ini, hanya kitab aku yang macam ini, mereka masih lagi menyeru kepada selain aku. Mereka masih lagi sanggup tidak belajar kitab aku, baca kitab-kitab karangan manusia yang lain yang bercanggah dengan kitab aku, maka mereka merupakan golongan pendusta dan golongan berdosa, kerana masih lagi berakidah, masih lagi yakni kepercayaan, masih lagi amalan tidak sama dengan apa yang aku ceritakan dalam Al-Quran aku, sebagaimana syariat-syariat yang aku turunkan dalam kitab aku. Kenapa macam ini? Kenapa Allah buat ancaman ukhrawi dan ancaman duniawi dan juga teguran keras ini? Punca dia kenapa? Yasma'u ayatillahi, mereka mendengar ayat-ayat aku. Mereka mendengar ayat-ayat aku. Mereka mendengar penerangan-penerangan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Tetapi tutla alaihi, yang dibaca kata mereka. Kitab-kitab kami ini selalu dibacakan oleh penerus kerja Nabi kepada mereka. Thumma kemudian mereka dengar, thumma basirun, mereka dia meneruskan mustakbiran, mana dengan sombong mereka tak nak ambil pengajaran pada kitab-kitab kami itu. Mereka terus berlagak sombong. Itu punca dia. Mereka orang baca tahu pun masih lagi tak puas hati, masih lagi nak mencari amalan-amalan lain. Tak puas hati dengan amalan-amalan yang ditunjukkan oleh Nabi, tak puas hati dengan kepercayaan yang Allah nyatakan syariat dia. Mereka baca pada mereka pun mereka buat tak ala kadar saja, asal-asal kesombongan mereka. Ka'allam yasma'na, seakan-akan lam yasma'na, seakan-akan mereka tidak mendengarnya, seolah-olah mereka tidak mendengarnya ibrah dalam ayat-ayat Al-Quran sebut. Mereka buat tak tahu saja. Untuk golongan-golongan ini dah menyebabkan mereka tidak beramal, disebabkan mereka tidak berakidah sebagaimana rukun iman yang Allah cerita dalam Al-Quran dia, iaitu tak boleh menyeru kepada selain Allah. Mereka buat juga. Maka untuk golongan ini Allah kata, tengok ni, ini dipanggil ayat takhwif ukhrawi. Fabashirhu, bagi khabar gembira. Tengok ni, Allah dipanggil apa? Menyindir. Walaupun ayat ancaman akhirat, bagi khabar gembira kepada orang yang jauh dengan ayat-ayat Al-Quran aku. Bagi khabar gembira dengan apa dia? Bi'azabin alim, azab aku amat-amat keras. Bila mereka datang menemui aku, azab aku amat keras sekiranya mereka jauh sangat dengan ayat-ayat kami. Maka Allah menyindir dalam ancaman ancaman akhirat dengan cara berikan khabar gembira kepada mereka yang degil ini, yang sombong ini, yang ala kadar dengan ayat-ayat kami ini. Azab kami amat-amat keras di hari akhirat nanti. Golongan-golongan degil ini masih lagi ayat zajrun, masih lagi ayat teguran. Yang apa pun uraian pada teguran, zajrun, ayat zajrun. Ini pun ayat zajrun yang kedua. Apa dia? Ayat teguran Allah. Zajrun ialah teguran keras kepada orang-orang yang tidak mengikuti arahan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang malas nak belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menegur dengan keras mereka ini. Bagaimana? Wa iza alima, dan apabila dia telah mengetahui min ayatina, daripada ayat-ayat kami, syai'a, daripada sesuatu. Jika mereka telah mengetahui daripada ayat-ayat kami sesuatu perkara, sama ada sesuatu perkara dari segi kepercayaan, sama ada sesuatu perkara mengenai amalan, ataupun sesuatu perkara mengenai ihsan tadi, ada sesuatu perkara mengenai mengesahkan Allah,
sesuatu perkara mengenai sunnah Nabi, sesuatu perkara juga mengenai adanya hari akhirat, apa jadi? Ittakhazaha, mereka menjadikan huzuan, ejek-ejekan. Mereka menjadikan main-main. Oh, kamu seoranglah mengaji Quran, kamu masuk syurga. Aku tak apa, tak tahu Quran pun aku ahli neraka. Dia mengejek. Dia mempermain-mainkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak timbul rasa bersalah. Tidak timbul rasa takut untuk tidak duduk dalam majlis-majlis ilmu yang nak baca ayat Allah. Mereka mengejek lagi, mengeluarkan perkataan-perkataan ejekan ataupun mempermain-mainkan. Ittakhazaha huzwa. Mereka dah tahu dah ayat-ayat kami akan cerita 3 perkara pokok: tauhid, risalah dan juga hari akhirat. Dan mereka tidak berusaha, bahkan mereka mengejek-ngejek juga tentang ayat-ayat tentang Al-Quran dan sebagainya. Ulaika, untuk golongan ini, lahum, bagi mereka, azabum muhin. Aku akan hukum mereka, aku akan azab mereka dengan azab-azab yang amat menghina. Fizikal pun aku sakitkan, torture mereka pun aku akan hinakan. Mana dua-dua perkara Allah akan amat menghinakan bila dia pergi menemui Allah di hari akhirat nanti. Maka apa dia? Maka kesan ilmu takhwif masih ayat takhwif ukhrawi, takhwif ukhrawi juga ayat ancaman akhirat pula. Ayat ancaman akhirat, min waraihim jahannam, dari mereka, bila mereka masih lagi tidak mengikut ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka masih lagi beramal dengan perkara-perkara tidak ada dalam syariat, tidak ada dalam bukti tadi. Allah kata min waraihim jahannam, di hadapan mereka kelak, yang di hari akhirat kelak, ada neraka jahannam. Wa min waraihim, di hadapan mereka, yang ni selepas kematian mereka, ada aku sediakan neraka jahannam. Maka di alam sana, di alam akhirat sana, wala yughni anhum, dan tidak berguna bagi mereka makasabu, apa yang amalan yang mereka kerjakan. Tak berguna dah. Tidak berguna dah. Mereka nak memperbetulkan balik ke amalan-amalan mereka tidak ada dalil bukti tadi, tidak berguna. Makasabu syai'an, tidak berguna sedikit pun. Sebab itu dalam ayat-ayat yang lain mereka memohon dengan Allah untuk kembali memperbetulkan amalan-amalan mereka. Kerana ketika ini baru dia tahu segala amalan mereka yang tidak ada dalil-dalil bukti, segala amalan-amalan mereka yang tidak ada dalam syariat tadi, rupa-rupanya makasabu syai'an, tidak bagi mereka, wala yughni anhum makasabu syai'an, tidak berguna sikit pun amalan-amalan yang mereka buat. Itu mereka buat amalan. Apa jadi mereka yang tak buat amalan? Wala mattakhazu, maka dan tidak apa yang mereka jadikan min dunillahi aulia, oleh pesaing Allah, yang mereka seru mereka pergi puja-puja kubur, menyuruh roh wali di kubur-kubur tadi, dah duduk berjam-jam di kubur, menangis di kubur, bercakap dengan ahli kubur. Maka di sana ahli kubur itu sebenarnya wala mattakhazu, dan tidak apa yang mereka jadikan min dunillahi aulia, dari selain Allah penolong. Mereka pergi kubur tadi, penolong-penolong tadi mereka jadikan sebagai penolong Allah. Kononnya tidak sikit pun boleh tolong mereka, kecuali walahum azabun azib, dan bagi mereka adalah azab yang amat-amat besar sekali. Haza huda, inilah Al-Quran sebagai petunjuk kamu. Kenapa Allah ulang balik tentang kepentingan Al-Quran? Wahai hamba, memandangkan pentingnya sangat kamu menengok Al-Quran, memahami Al-Quran, bertadabbur dengan Al-Quran, dan mana ikut Al-Quran saja Allah akan tunjukkan sebagai jalan kehidupan kamu. Maka haza huda, inilah saja Al-Quran, salah satunya yang boleh berpetunjuk pada kamu. Haza huda, yang ni takdir dia Al-Quran. Haza Al-Quran, hana ini Quran saja yang boleh menunjuk pada jalan yang benar untuk pergi ke syurga Allah. Selain itu al-hawa nafsu wallazina kafaru, dan orang-orang yang engkar, orang-orang yang tak bersungguh dengan ayat-ayat kami, biayati, dengan ayat-ayat kami, rabbihim, ayat kami untuk ayat Tuhan, ayat Al-Quran, lahum, bagi mereka, azab min rijzin alim, azab mereka, azab seksa yang amat-amat terperi, kesakit tak terkira,
kesakitannya. Habis. Ayat 12 Allah ulang lagi. Allah ulang lagi dalil akli lagi. Pasal nak suruh akal kita bijaksana. Nak suruh akal kita berfikir dekat luar sana pun ada. Allah cerita kemudahan-kemudahan, nikmat-nikmat, kudrat Allah yang Allah buatkan kat luar sana. Allah cerita dalam Al-Quran untuk pembaca Al-Quran, baca Al-Quran, dekat luar sana pun ada rupa-rupanya Allah bukan jadi kat luar ini sebagai sia-sia. Allah bagi nikmat aku untuk aku, semakin taat dengan dia, semakin dekat dengan dia. Itu tujuan dia. Semakin aku meyakini adanya hari pembalasan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah uji dengan benar nikmat ini untuk tengok sejauh mana aku guna nikmat tersebut untuk dalam usaha nak tanya balik bila aku pergi menemui dia nanti di hari akhirat nanti. Maka kita pun yakin dengan adanya hari akhirat, adanya hari pertemuan untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalil akli dia? Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra. Allah yang memudahkan bagi kamu apa dia? Membuat laut untuk kegunaan kamu. Lautan. Untuk apa? Al-bahra. Allahul ladzi sakhkhara lakum. Allah yang telah menundukkan bagi kamu lautan bahra litajriyal fulku, agar kapal-kapal boleh berlayar di tengah lautan tersebut, fihi bi amrih, dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yani Allah perintahkan angin buat kapal layar, maka berjalanlah kapal tersebut. Ini pun perintah Allah juga. Untuk apa tersebut? Untuk kamu juga wahai hamba menggunakan kenderaan-kenderaan ini, contoh laut, mana-mana kapal terbang ke, basikal ke, motor ke, kereta ke, sama juga ini nikmat Allah. Maka untuk apa? Walitabtahu min fadlih, agar kamu mencari sebahagian daripada kurniaannya. Kamu nak belajar, kamu nak berniaga, kamu nak berurus niaga apa-apa sekalipun, kamu guna nikmat-nikmat ini. Jadi aku akan tanya, kenapa kamu guna kereta nikmat dulu? Apa jasa kamu dengan agama aku? Kenapa kamu guna sekian-sekian? Apa jasa kamu pada amalan aku? Kepada arahan aku? Itu maksudnya. Maka walitabtahu min fadlih, agar kamu mencari sebagai kurnia-kurnianya. Untuk apa? Wala'allakum tashkurun. Semoga kamu bersyukur dengan nikmat-nikmat yang aku beri kepada kamu ini. Supaya apa? Bersyukur dengan yang aku bagi pada kamu wahai hamba. Ayat 13 wasakhkhara lakum, sama juga pun dalil akli juga. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan ia memudahkan untuk kamu, faedah ke kamu, ada kegunaan kamu ke, segala apa yang ada di langit, segala apa yang di bumi, sebagai rahmat dan pemberian Allah, jasa Allah daripadanya. Maka inna fi dzalika, sesungguhnya semuanya ini mengandungi tanda-tanda li ayati, sebagai tanda-tanda yang membuktikan kemurahan dan kekuasaannya. Allah nak bagi tahu kita, aku sayang dengan kamu wahai hamba, kemurahan aku bagi kamu, kekuasaan aku buat untuk kamu. Untuk apa? Liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang memikirkannya dengan teliti. Tengok ini untuk kami berfikir secara bijaksana tadi, guna akal untuk tengok segala kemudahan luar, segala kemewahan yang kita ada, sebenarnya untuk bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk tunjuk kemurahan dan kekuasaannya. Kenapa Allah murah untuk kita, Allah baik untuk kita? Kenapa kita tak balas jasa dia dengan melawan dia balik? Bukan setakat tak balas jasa, melawan balik. Kitab Al-Quran dia pun tak ada upaya nak berjuang untuk belajar memahaminya. Ayat yang ke-14 juga zajrun. Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauma. Qul lil ladzina amanu, wahai Muhammad, bagi tahu orang-orang yang ingkar tadi, bagi tahu orang-orang yang tak bersyukur tadi, bagi tahu orang-orang yang tak bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi dia, yang dia rasa nikmat tersebut hasil pada kehebatan kecekapan dia. Bagi tahu macam mana? Qul, katakan bagi mereka itu apa dia? Bukan bagi tahu ni. Katakan pada orang ni, katakan pada orang beriman, bagi tahu orang beriman lah. Yaghfiru ini dia kata
maafkan mereka bukan maafkan mereka, maka jangan marah dengan mereka lah. Yaghfiru. Kalau mereka degil, mereka sombong, mereka tak belajar, jangan marah dengan mereka, biarkan. Berdoa dengan mereka boleh ayat lain tak? Yaghfiru, maafkan mereka, jangan marah dengan mereka. Lillazi, siapa dia mereka tadi? Lillazina la yarju, bagi orang-orang tidak mengharapkan ayam Allah, orang tidak mengharapkan hari pertemuan dengan Allah. Pasal apa? Pasal mereka tidak yakin, mereka tidak berusaha nak pergi menemui Allah. Maafkanlah mereka, jangan marah dengan mereka. Berdoa dengan mereka dah. Cuma apa bagi kamu apa? Pasal apa? Pasal liyajziya qauman, pasal Allah yang memberi pembalasan sesuatu kaum tersebut bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka amalkan. Janganlah kita kutuk dia, janganlah kita marah dengan dia. Pasal apa? Dimarah kita pun jangan. Pasal apa? Pasal Allah ada. Allah yang akan balas mereka. Jangan marah dengan mereka. Allah ada. Jadi dia marah kita, dikutuk kita pun pasal kita ajar dia, jangan bergaduh dengan mereka. Pasal Allah kata dia akan balas dosa, perangai golongan-golongan seumpama ini. Maka ayat ke-15 Allah nak cerita tentang adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah adil, maha adil. Bila kita pergi hari akhirat, Allah maha adil. Maka orang yang degil, orang yang zalim, orang yang suka melebel kita, orang yang tak mengaji, berbagai-bagai bentuk orang jahil ini, apa Allah kata bila pergi menemui Allah, man amila solihan fali nafsih. Mana tiap-tiap balasan berdasarkan kaedah apa dia? Sesiapa mengerjakan amal soleh, maka faedahnya terpulang untuk dia sendiri. Kita ajak dia, kita mengaji, kita buat amal sebagaimana syariat, maka untuk kita, maka Allah sediakan syurga untuk kita. Tapi orang lawan kita tadi, orang kutuk kita tadi, wa man asaa fa alaiha, maka sesiapa yang berbuat kejahatan, maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri. Wa man asaa fa alaiha, orang yang degil, orang yang tak ikut kita ajak dengan dia, maka dia buat untuk balasan untuk dia juga. Summa kemudian ila rabbikum turja'un. Pasal apa? Pasal semua sekali kita dan dia akan pergi menemui Allah. Maknanya ini dakwa adanya hari akhirat, adanya hari pembalasan semula. Maka bila baca ayat-ayat ini, kita kena berdoa lah. Wahai Allah, benar sekali hari akhirat ada, benar sekali aku akan menemuimu untuk mempersembahkan amalan-amalan aku. Terimalah amalan aku, wahai Allah. Jadilah amalan-amalan aku buat ini sebagaimana amalan-amalan mutaqabbala, amalan kamu kabulkan sepenuhnya dah. Sebab kita berdoa bulan Ramadan, kita berdoa tentang Allah terima segala amalan-amalan kita pasal kita meyakini adanya hari akhirat. Allahumma salimna Ramadhan li wa tasallimnahu minni mutaqabbala. Maka segala amalan aku terimalah dengan penuh, wahai Allah. Kena berdoa semacam itu untuk bulan Ramadan. Contohnya, mana hari lain bersama. Pasal apa? Pasal hari akhirat pasti ada, pasti Allah akan tanya, dan setiap orang akan terima balasan dia. Ayat 16. Baru ada satu dalil nakli. Tadi bila ayat Allah bermula dengan hakim, sebahagian besar dalil akli. Cuma Allah selitkan satu dalil nakli, cerita kaum-kaum dahulu. Apa dia? Walaqad ataina bani Israil, sungguh kami bagikan pada Bani Israel. Ini ulang-ulang. Walaqad ataina bani Israil al-kitab, sesungguh kami bagikan pada Bani Israel kitab-kitab, yakni kitab Taurat. Lepas tu di setengah Bani Israel juga wal hukma, kami bagi dia kerajaan untuk berhukum dengan kitab tersebut. Yang ketiga, wan nubuwah, dan kami jadikan bangsa Israel itu nabi-nabi ramai golongan mereka. Lagi 3 dah. Wa razaqnahum minat thayyibati, dan kami rezekikan terbaik pada orang-orang Israel ini, di mana mereka dapat merasa makan daripada syurga dah. Mereka dapat minum air mineral daripada di pokok-pokok batu. Nikmat sangat aku bagi Israel ini. Wa faddalnahum 'alal alamin, maka telah kami lebihkan bangsa Israel daripada bangsa-bangsa lain di zaman dia tersebut. Walaupun Israel kecil, tapi nikmat dia besar berbanding dengan orang-orang lain di sezaman dengan dia. Maka atas dasar nikmat yang besar pada Bani Israel ini, maka wa atainahum bayyinatin minal amri, maka tidak kami beri kenyataan-kenyataan jelas dalam kitab-kitab tersebut, agama-agama tersebut, tetapi perbalahan famakhtalafu, maka kami tidak akan bergaduh mereka. Famakhtalafu,
maka mereka tidak berselisih. Pasal apa? Pasal sebelum ini, sebelum ada kitab, mereka beramal sesama mereka dengan cara sama-sama salah. Pergaduhan tak kuat sangat. Tetapi bila Allah turunkan kitab, kitab Taurat untuk Israel lah, untuk kita kena kiaskan kita lah untuk Israel tu. Famakhtalafu, maka tidak mereka berselisih, yakni orang Israel ini, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, kecuali min ba'di ma, ketika setelah kami mendatang kepada mereka ilmu Taurat. Bila kami turun kitab Taurat, dalam kitab Taurat ada yang betul, ada yang tak, ada yang mereka baca, ada mereka tak baca. Ada yang mereka baca, mereka ikut dia, mereka tak baca, mereka tak ikut dia. Maka bila timbul perselisihan kerana bercanggah dengan amalan-amalan lama mereka, maka mereka bercanggah kat situ. Bila mereka berselisih kat situ, kenapa mereka berselisih? Bila datang ilmu kepada mereka, bila datang kitab ini menceritakan yang hak, yang benar. Tapi kenapa mereka ini bila sampai kitab baru mereka bergaduh? Kenapa bila sampai Al-Quran, bila sampai sunnah, kenapa sebagai besar lawan? Kerana punca orang lawan bila dia terima dalil dan bukti. Orang lawan bila kita bagi baca ayat Al-Quran, orang lawan bila kita bagi hadis. Kenapa? Pasal Allah kata ma ja'ahum ilmu baghyan. Datang dalil bukti, timbul rasa baghyan, dengki, marah, iri hati, sombong. Ini punca dia. Punca orang bergaduh di antara dua kumpulan, sunnah dengan bid'ah ini. Kenapa? Pasal dengki di antara mereka, sombong di antara mereka. Kita dah ramai dah, majoriti sokong 90% penyokong kita, tiba-tiba Allah dia mari nak cerita benda yang maru, bagi dia anggap macam tu. Dengki dia, dengki, sombong dan jahil. Tiga-tiga perkara. Bila baghyan ini ada tiga-tiga perkara tadi. Baghyan itu punya. Baghyan baik, dengki di antara mereka. Tu punca dia. Ini puncanya. Punca berlakunya perselisihan zaman dulu, kini dan selamanya hingga kiamat ada baghyan. Penting masuk dalam sanubari benda ni. Bainahum di antara mereka, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu. Bila kamu dengki, majoriti tak sokong yang minoriti, kerana minoriti benar, majoriti salah, maka golongan majoriti tak setuju, tak terima walaupun amalan benar. Pasal apa? Pasal mereka takut pengaruh mereka terhalang, mereka takut amalan-amalan mereka terjejas, mereka takut nikmat kemewahan yang mereka dapat terjejas dengan adanya golongan yang benar baru ini. Maka Allah kata apa, biarkan. Pasal apa? Akhir sekali bila mati mereka tahu rupanya apa dia? Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah. Hanya Allah akan hukum mereka pada hari akhirat nanti. Allah akan menyelesaikan masalah mereka. Oh, majoriti kamu salah. Pasal apa? Pasal kamu nak dunia sangat, kamu degil, kamu sombong, maka kamu bersalah. Kamu golongan yang kecil, kamu yang benar. Pasal apa? Kamu betul-betul beramal dengan apa yang aku ceritakan dalam kitab-kitab kami. Apa yang Nabi beramal sebagaimana amalan-amalan Nabi, hadis-hadis di atas tadi. Fima kanu fihi yakhtalifun, tentang apa yang mereka berselisihkan atas dunia tadi, kerana mereka mengatakan mereka tetap betul, amalan tu mereka betul walaupun salah, tak ada dalil dan bukti, mereka merasakan benarkan semua sekali. Itulah. Maka kita ulang semula syariat tadi, ayat awal tadi. Itulah sebenarnya kedegilan, kesombongan tadi, kerana gagal memahami syariat yang Allah turunkan Al-Quran, kerana mereka degil tak nak belajar dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita ulang sekali lagi. Thumma ja'alnaka, sungguhnya kesudahannya kami jadikan pada atas kamu, ala syariatin, syariat yang jelas. Yang ini dari segi akidah, dari segi amalan, dari segi ihsan, jelas. Hanya satu, semua ada. Amalan jelas, akidah jelas, ihsan jelas. Minal amri din, tambah tu rahsia dalam bidang agama. Maka fattaba'ha, ikutilah dia saja, walaupun sikit, walaupun teramat, ikut tu je. Itu yang benar. Ingat wahai hamba, wala tattabi' ahwa, jangan kamu ikut walaupun majoriti, walaupun banyak yang tidak ada dalil bukti. Pasal apa? Yang kamu ikut tadi, wahai mamak, bagi tahu pengikut kamu, yang kamu ikut tadi walaupun ramai, walaupun tidak ada dalil bukti, sebenarnya itulah hawa nafsu, yang ni daripada bisikan-bisikan syaitan. Syaitan saja membisikkan perkara benar.
Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Maka itu merupakan orang yang tidak mengetahui sebenarnya. Kenapa tidak tahu? Jauh dengan Al-Quran. Kenapa jauh dengan Al-Quran? Ada sombong, dengki dan iri hati dan jahil dalam jiwa mereka. Wallahu ta'ala alam. Ayat 11 kita sambung besok hingga ayat akhir ayat. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aj'alil qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin. ولا تجعل القرآن حجة لنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.